Alright guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ini adalah hari ke-34 kita berada dalam MCO ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ni, which is ada lagi 8 hari untuk tamat PKP fasa 3 sekarang ni lah. Which is kita tak tahulah akan ada sambungan lagi kepada PKP ni ataupun maybe lepas ni kita akan ada pendekatan lain untuk mengurangkan chain of infection COVID-19 ni. So Alhamdulillah dekat Malaysia ni kita dapat mengawal kes COVID-19 ni so far, which is sekarang kita dah hari-hari berturut kita dah bawah 100 for new cases, dan juga kita ada discharge case yang lagi tinggi daripada new cases for almost about a week kot. And hari ni pula adalah rekod paling rendah untuk kes baru, iaitu 36 kes baru sahaja. And hari ni juga tak ada kes kematian direkodkan setakat pukul 12 tengah hari tadi. Tapi tak bermakna yang PKP kita ni dah boleh bebas, yang kita ni dah boleh ambil mudah pasal PKP ni ataupun ambil mudah pasal COVID-19 ni. Benda tu still ada, and kita still kena berjaga-jaga pada setiap masa. Okey, negara kita Alhamdulillah dapat dikawal, tapi bukan untuk negara jiran kita, which is Singapore and Indonesia. So apa yang aku baca tadi, dekat Singapore hari ni kes paling tinggi diorang iaitu 1400 something direkodkan untuk hari ni sahaja. Semalam aku rasa 500 kes, and then 2 hari lepas 900 kes. Diorang dah berhari dekat seminggu dah kuasa above 500 case a day, which is memang spike lah, sebab like a week ago diorang bawah Malaysia lagi, and then kita naik 5,000, diorang kejar kita slow-slow, and then now diorang dah 8,000 cases dah total case. And for Indonesia, diorang punya case naik tak adalah tinggi sangat macam Singapore tu naik, but still dia punya kenaikan tu adalah maintain setiap hari. Aku rasa around 300 macam tu, 300 kes sehari naik. Dan sekarang adalah 6,000 kes. Tu untuk semalam. So hari ni aku tak tahu dia naik berapa, but dia pun dah potong Malaysia. So dekat ASEAN sekarang ni adalah Singapore, Indonesia, and then I'm not sure, Philippines maybe nombor 3, dan baru Malaysia dia punya total case ranking tu. So sekarang ni Singapore top lah dekat ASEAN ni dengan total case around 8,000 something, 8,000 lebih. Dan satu lagi negara jiran kita adalah Thailand. Tapi Thailand berjaya keep on low profile for the whole entire COVID-19 season so far. Diorang punya kes tak naik tinggi, tapi tak adalah juga diorang tu rekod kosong kes. Cumanya diorang punya kes adalah rendah. So aku rasa diorang punya kes paling tinggi pun around 100 something, maybe 200 a day. And then sekarang diorang berjaya kekalkan bawah 100 and even bawah 50. So berdasarkan website Coronavirus World Odometer yang aku perhati, antara negara-negara yang sedang menurun dia punya trend dia adalah South Korea, yang mana awal-awal dulu dia memang spike gila, dan awal-awal dulu dia antara negara yang terawal dapat benda tu. And then Australia and Malaysia. Dekat South Korea sekarang semua dah below 50 cases a day, which is a good thing. Tapi diorang ada report yang ada pesakit yang dah negatif and now jadi positif balik. So that kita kena tengok apa perkembangan yang terkini, sama ada dekat luar negara ataupun dekat dalam negara sendiri, yang mana pesakit-pesakit yang dah negatif tiba-tiba jadi positif balik, which is menakutkan lah. Dan dekat Australia kita tengok kes dia tak ada tinggi pun, and so far right now pun bawah 100 je per day. And dekat Malaysia hari ni paling rendah lah 36, and semalam naik tinggi 80 something, and then the day before 50 something. So kita dah around seminggu dah kot bawah 100 ni, bawah 100 new cases. And then sama ada news adalah minggu depan Malaysia akan start mass testing untuk orang-orang yang tidak targeted, which is bukan di tempat targeted area sahaja untuk mass testing tu. So sekarang ni dia tengah buat mass testing dekat tempat-tempat targeted area sahaja, seperti macam tempat PKPD sahajalah. So next week dia akan buat di menyeluruh tempat. Aku tak tahu dekat mana dia akan start ataupun macam mana dia akan buat. Tapi sebabkan Malaysia dah jumpa satu method baru yang mana boleh kesan virus ni dengan lebih cepat dan lebih mudah, tanpa perlu ke lab dan hanya perlu ke klinik ataupun hospital saja. So minggu depan dia nak buat mass testing yang lebih banyak lah. So bila Malaysia dapat buat mass testing ataupun test yang banyak-banyak ni, test beramai-ramai ni, kita akan ada sama ada pertambahan kes baru yang meningkat banyak ataupun kita akan maintain. So harap-harapnya kita akan dapat maintain lah, tidak ada kes-kes baru yang tersembunyi akan naik ataupun akan keluar. Sebab kita risau if tiba-tiba ada kes yang tak ada contact tracing ataupun yang tak ada close contact ataupun yang tak ada history ke negara-negara yang berisiko, tiba-tiba ada positif. Itu akan jadi lebih menakutkan lah, lebih panik, dan lagi susah untuk KKM track balik dekat mana orang tu dapat virus tu apa semua kan.
So dengan hari ni adalah hari ke-34 kita PKP, means ada lagi 8 hari untuk PKP fasa 3 ni. So aku berharap sangat-sangat untuk benda ni end pada 28 hari bulan. Bukanlah bermaksud aku nak end PKP tu boleh terus bebas atau something macam tu. Cumanya maybe ada kelonggaran ataupun ada pendekatan lain yang boleh kita buat untuk mengelakkan jangkitan tapi tetap untuk keluar tanpa merisikokan diri sendiri. Contohnya social distancing apa semua tu. Of course lah tak akan ada mass gathering ataupun kedai makan aku rasa still tak boleh beroperasi sebab agak bahaya untuk duduk ramai-ramai lepak-lepak di kedai makan tu. Cuma harapnya mungkin boleh keluar lah kalau keadaan mengizinkan lah. Okay, aku tahu mungkin lepas even though lepas pada PKP ni habis, mungkin kita tak akan dapat kehidupan lama kita balik. That previous life as before ni maybe kita tak akan dapat lah. Kita kena berubah untuk adapt to the new normal, which is social distancing, no mass gathering apa semua tu kan. And then aku rasa benda ni maybe akan berterusan macam ni to this new normal ni sampai ke masa yang kita dapat distribute the vaccine kepada semua orang. Sebab even tu kalau contoh negara-negara luar dapat menghasilkan vaksin, tapi selagi mana vaksin tu tak sampai kepada rakyat Malaysia ataupun kepada masyarakat kita semua, aku tak rasa kita boleh dapat keluar dengan tenang lah. At least ada vaksin and then kita dah ada protection to this virus lah. And then Jumaat ni 24 hari bulan April kita dah start berpuasa. So akan tiba 1 Ramadan pada Jumaat ni insyaAllah. And for sure lah mass gathering tu tak ada kan. Memang tak boleh untuk berkumpul ramai-ramai macam bazar Ramadan apa semua tu memang tak ada. Aku tak tahu macam mana untuk proses nak berbuka tu, maybe kurang sikit lah. And then takkan ada solat tarawih berjemaah dekat masjid. Mungkin berjemaah di rumah saja, mungkin dia akan jadi berubah sikit. Mungkin dekat apa pahaman kondominium akan bergema apa ayat Quran apa semua tu macam tu kan. Mungkin lah kan. Dan dekat Selangor pun Sultan Selangor dah keluarkan statement yang takkan ada solat jemaah di masjid ataupun di surau ataupun di mana-mana kecuali di rumah lah sehingga hujung Mei, which mean solat raya tak ada dekat Selangor. Itu pun kalau keadaan tidak di-improve lah. Kalau keadaan kita situation tu improve towards the end of MCO, towards the end of May or April ni, mungkin akan ada keluar statement lain daripada Sultan Selangor. But for now memang tak ada solat jemaah, solat Jumaat, solat tarawih berjemaah dan juga solat raya. So memang benda tu tak akan ada. Memang tahun ni memang pelik, memang banyak yang pelik. So kita start dengan tahun 2020 dengan banyak benda yang mengejutkan lah. And sekarang macam ni kan, the COVID-19 punya issue. You know, we were looking forward to 2020 since forever. Aku ingat masa sekolah rendah pun aku pernah lukis a poster yang ada tulis wawasan 2020 dengan macam-macam teknologi yang masa aku kecil tu aku boleh fikirkan lah. So now kita dah berada dekat 2020 sendiri, tahun 2020, and things are not as expected. Of course lah benda tak adalah teruk sangat macam negara lain. Kita dekat Malaysia ni alhamdulillah semua terkawal lagi, but it is not as what we expected lah. So alhamdulillah lah sebab KKM dapat mengawal kita punya case dengan baik. Kita punya numbers of cases semua tu rendah je and then tak ada spike of case. So aku rasa tu je lah update untuk COVID-19 dekat Malaysia ni. And then dekat negara-negara jiran kita lah, aku tengok dekat Jepun pun ada case yang agak banyak lately ni. Dia punya daily case naik agak tinggi. Dan dekat US, diorang punya rakyat punya degil tu aku tak faham. Maybe keturunan pembawaan daripada leader diorang, Donald Trump itself, tak tahulah kan. So aku harap kita yang dekat Malaysia ni dapat follow arahan daripada kerajaan dengan sebaiknya. Jangan nak cuba-cuba apa protes ataupun buat degil orang kata kan. Sebab benda tu adalah untuk kebaikan semua juga. Okay, so please stay home, stay safe. Alright, ciao and selamat berpuasa.